Assalamualaikum dan semangat pagi diucapkan kepada Encik Hafizudin Hiu, CEO TDC Holdings yang berhad. Tetamu jemputan kita pada kali ini iaitu Master Dealer dari Ceras Selangor, Encik Kamaruzaman atau lebih dikenali sebagai Sifu KZ. Terima kasih saya ucapkan kepada semua kerana sudi meluangkan masa berharga anda bersama kami. Dan apa-apa pun yang saya amat hargai sekiranya anda semua dapat like, share dan juga tinggalkan komen di ruangan di bawah. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, ayo sama-sama kita saksikan program Bola Bicara Santai CEO bersama Master Dealer Sifu KZ. Dipersilakan Encik Hafiz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Terima kasih kepada Puan Nurihah atas jadi host ini. Mohon maaf kepada semua, kita lewat 1 minit dalam live sebab ada masalah teknikal tadi. Bersama dengan saya pada hari ini adalah Sifu KZ ataupun Encik Kamaruzaman Zainal, ataupun dia lebih suka orang panggil dia KZ. Beliau merupakan master dealer yang berada di Ceras dan beliau jangan terkejut, jangan tersalah orang. Dia bukan yang suka cakap pasal we are family itu yang di Fast and Furious, walaupun muka dia mirip, tapi dia adalah versi Malaysia. Dipersilakan ya KZ ataupun Sifu KZ kita. Boleh buka kamera, jangan malu-malu. Inilah watak yang memainkan peranan dalam pelakon Fast and Furious. Kesian. Okey, itu dia. Gelap dengar tadi Fast and Furious. Fast and Furious. Family is very important. Dia. Terima kasih Tuan Hafiz. Yes. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Semangat pagi dua-dua sekali. Ya. Okey, semoga semua dalam keadaan sihat sejahtera. Tuan Hafiz pun sama dan penonton-penonton kita pun sama. Okey, silakan Tuan Hafiz. Ya, alhamdulillah. Ada di office ke tu? Ya, saya berada di pejabat saya di Ceras, KL. Ceras ni besar sebenarnya. Ya, betul. Separuh Ceras tu di Kuala Lumpur, separuh Ceras di Selangor. Saya di Ceras, Kuala Lumpur sebenarnya. Ya. Macam mana keadaan di sana? COVID masih tinggi kesnya? Ya, masih tinggi. Itulah kes COVID ni sangat merisaukan. Saya juga office tak dibuka seperti biasa, separuh tutup ya. Dan orang kata di mana-mana ada COVID sekarang, terutama di Ceras ni, red spot kawasan panas sangat ya di Ceras. Ya. Jadi tahulah masih lagi fasa 1 fasa 1. Ya. Kuala Lumpur dan Selangor sentiasa adalah admin grup WhatsApp COVID-19. Jadi kalau dia left, memang grup dia akan bubar. Terus bubar Ya. Mudah-mudahan kita doakan. Yalah, saya tengok angka kematian sebenarnya. Saya sangat sebab. Sentiasa lalu tepan di wall, di WhatsApp group, di Telegram group. Ramai sangat orang meninggal dan dia sangat tekak dengan kita. Ada ramai dealer-dealer TDC pun ada ahli keluarga dia sudah meninggal dunia. Jadi seringkali kita baca di group, kita baca di personal message, terasa sangat-sangat sedih sebenarnya. Tapi kita tak mampu nak buat apa sebab kita tengah melawan sesuatu benda yang tak nampak. Kita melawan sesuatu benda yang tak nampak dan itulah keadaan dia. Kita berharap kita sendiri dapat jaga kita sendiri sebab nak harapkan kerajaan jaga, mereka masih dengan jaga kerusi yang mereka dengan duduk itu. Dah sampai berhampir dengan kita. Macam kawan-kawan saya ada yang meninggal ya. Teman-teman saya, kemudian pagi ni saya dapat tahu adik saya dimasukkan ke MAEP, adik saya sendiri ya, dimasukkan ke MAEP kerana setelah 2-3 hari COVID, kemudian sarung pernafasan dia ada masalah, so dia terpaksa dihantar ke MAEP, hantar ke di MAEP, tempat pula penuh, aduh saya kata, dihantar balik pulang ke rumah, bertunggu tempat di Sungai Buloh pula ya. Jadi ini dah sampai keluarga kita pun dah mula sampai ke keluarga kita. Jadi memang menakutkan ya. Kadang-kadang kita fikir bila pula masa kita kan. Jadi kita harap-harap tak berlaku pada diri kita kan. Kita minta jauhkanlah benda-benda ni ya.
Ya, nauzubillah, kita minta dijauhkan. Dan harap bicara santai pada hari ini boleh memberikan sedikit semangat, harapan, inspirasi dan motivasi kepada semua yang mengikuti. Okay, walaupun kita tengah memerangi makhluk halus ni, dan makhluk halus coronavirus ini banyak mengubah hidup ramai orang, tetapi saya yakin Sifu KZ ada di sini untuk memberikan satu harapan. Okay? Perkongsian penuh dengan motivasi insya-Allah untuk ramai-ramai ambil iktibah, ambil semangat, ambil pengalaman beliau. Dan adakah Sifu KZ dah sedia? Ya, insya-Allah dah. Sudah. Ya. Pastikan aircon dengan kipas dah buka, sebab hari itu ada satu master dealer saya interview dia berpeluh walaupun dalam bilik aircon. Saya aircon dan kipas buka dua-dua. Okey. Jangan berpeluh ya. Okey, Sifu KZ. Ya, perkenalkan diri sikit sebanyak. Ramai orang nak kenal. Adakah dia pelakon sampingan mewakili Fast and Furious dan lain-lain? Okey, sekali lagi Assalamualaikum semua yang baru masuk live ni, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Hafiz kerana menjemput saya. Tibalah giliran saya pula pada hari ini. Ya, saya sebelum ni saya tengok ramai master dealer yang ada dalam jemputan Tuan Hafiz lah ya. Dan basically apa yang saya ingin katakan adalah saya bukanlah orang lama dalam GDC ni. Agak baru juga bagi saya, masih baru setahun setengah saja ya, dalam setahun setengah 2019, penghujung 2019, 2020, 2021, lebih kurang setahun setengah dalam GDC. Dan lebih ramai lagi leader-leader besar ya, master dealer yang hebat. Saya perhatikan dalam Zoom sebelum ni ramai yang hebat-hebat belaka yang bercakap bersama dalam live Tuan Hafiz. Jadi hari ini giliran saya. Saya perkenalkan diri saya, sebenarnya nama saya Kamaruzaman Zainal ya, tapi sebab dulu bos saya masa bekerja dulu, bila dia mark paper je untuk saya uruskan, dia akan letak atas tu KZ saja. KZ saja. Ni masa umur saya 25 tahun dulu, umur 25 masa saya bekerja dengan government ya. Jadi dia mark saya KZ, jadi orang mula panggil saya KZ sebab dia panjang nama saya kan, susah nak ingat. Setengah orang nak sebut pun tak boleh kan, panjang. So senang jadi KZ. So dan Sifu KZ itu lebih kepada branding sendiri lah sebenarnya, sebab saya dalam bisnes ni perlu branding. Saya lama mencari nama ni, Sifu KZ ni. Akhirnya isteri saya yang cadangkan ya, isteri saya Ana, dia cadangkan gunakan Sifu KZ. Tapi tengok Sifu SIFU ramai pula dah guna. Last kali kita letak SIFOO lah kan. Jadi kan macam tu. Jadi saya Sifu KZ itu branding dalam online dan juga sebab saya biasa juga dengan online ni. Jadi saya terlibat lama lah. Kalau nak tahu, adakah perlu saya cerita sikit latar belakang saya, Tuan Hafiz? Ya, boleh. Sila. Hari ini untuk Sifu KZ. Okey. Umur saya senang ya. Umur saya 57 sebenarnya ya, 57 tahun, dan saya terlibat maksudnya selepas belajar di Universiti Sains Malaysia ya, tahun 1988, grad di sana. Kemudian saya menyertai Perkhidmatan Awam sebenarnya. Perkhidmatan Awam ni bersama dengan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, kalau siapa pernah dengar MAIDA tentang pelaburan. Saya memang terlibat tentang pelaburan sejak tahun 1989 macam tu ya. Kemudian saya telah dihantar untuk menjaga kerusi pelaburan, kerusi pelaburan di Kedutaan Malaysia di Tokyo. Jadi maksudnya kerja saya dari dulu dah jadi salesman. Ya, salesman itu maksudnya apa? Saya menjual Malaysia kepada kilang-kilang di sana di Tokyo kan. Hati-hati tu perkataan menjual Malaysia tu, nanti jadi pengkhianat negara. Jadi itulah kadang-kadang saya orang kata kita perlu, masa kita menjual, kita ada faktor-faktor untuk menjual supaya kita boleh tarik lebih ramai orang datang ke Malaysia. Tapi malangnya faktor utamanya adalah actually kestabilan politik. Yang ini sangat menyebabkan saya sikit
terganggu lah dengan situasi yang ada sekarang, kan? Jadi kestabilan politik penting untuk tarik pelabur asing. Saya di sana lebih kurang 3 tahun lebih dengan kedutaan sebagai attaché, kita panggil attaché lah, ya, attaché pelaburan di sana. Kemudian saya mendapat peluang sebab saya tahu saya tak mungkin kembali ke Malaysia sebab tak ramai orang di Malaysia ni yang sanggup duduk di luar negara, ya, lama-lama, kan? Sebab saya tak akan kembali, saya tahu. Sebab kita pegawai pun sedikit, tak ramai. Kemudian kita akan dihantar dari satu negara ke satu negara ke satu negara sehinggalah kita pencet. Jadi ini pada ketika itu saya buat keputusan untuk resign sebab saya nak balik bersama negara ini untuk menghadapi apa orang kata masyarakat kita lah, bersama dengan masyarakat kita dekat sana tu masyarakat yang berbeza, tak sesuai saya rasa. Untuk saya dan family saya resign dan kembali dan bertugas dengan setelah dapat jemputan daripada sebuah syarikat di Bursa Malaysia. Mereka waktu itu kehilangan seorang director, executive director, dari tempat pada masanya mereka jemput saya untuk menjadi executive director syarikat mereka dan saya berkhidmat di sana juga. Masa itu tahun bila tu? Itu tahun saya pun tak ingat lah, ya. Dah 20 tahun dah saya rasa. Ya, tahun 97. Okey, saya ingat 1997 kerana saya balik pada ketika itu krisis politik, krisis ekonomi, bukan krisis politik. TPM diberhentikan. Jadi krisis tahun 97. Saya pun pening kepala, TPM saya landed dia balik ke Malaysia aja, TPM tiba-tiba dibuang jawatan pada itu, ya. Itu tahun 97. Dan 97 saya bertugas dengan syarikat tersebut selama hampir 10 tahun. Ya. Saya bertugas sebagai, sekali lagi, salesman. Kali ini salesman produk lah. Syarikat, tetapi bukan di Malaysia, di luar negara. Middle East. Jadi saya selalulah berolah-alik ke Arab Saudi, UAE, Mesir dan semua itu, kawasan Timur Tengah itu biasalah saya pergi dan buat orang kata marketing, pemasaran di sana. Melihat kepada kita punya network di sana, network kita yang ada di Middle East masa itu, di Timur Tengah. Setelah itu pada lebih kurang 10 tahun saya buat bisnes saya sendiri. Tahun 2000 saya berfikir dah masih nak berjalan sini sana, naik kapal terbang saya dah sikit lah, kan. Dah terlalu banyak. Tu kadang-kadang takut juga naik kapal terbang, kan. Dah selalu sangat naik kapal terbang. Kita ada percentage tu makin lama makin tinggi, tu yang menakutkan sedikit, kan. Jadi kita pun meletakkan jawatan saya kemudian menubuhkan syarikat saya sendiri pada tahun 2000 pada tahun 2000 dan syarikat saya di Ampang selama 10 tahun. Sana saya ada lebih kurang 40 hingga 50 pekerja, tapi rupa-rupanya buka syarikat sendiri ni lagi teruk daripada kerja dengan orang. Buka syarikat sendiri bukan senang, ya. Segala-galanya terletak di kepala kita sampai botak. Kan? You nak jaga production, you nak jaga marketing, you nak jaga account, you nak jaga pekerja, you segala-galanya di tangan. Jadi itu satu teruklah. Saya rasa Tuan Hafiz pun tahu, ya, betapa bukan mudah kerja tu. Bukan mudah kerja. Selama 10 tahun saya dah buat itu, ya, terutama buat pemasaran dan production. Akhirnya kesihatan saya terganggu sebenarnya. Sebab saya ni jenis kuat kerja sebenarnya. Selain kuat kerja, tak kisah Sabtu Ahad tidur di office tu biasalah, kan. Jadi jenis yang kuat kerja kadang-kadang tak jaga kesihatan. Jadi kesihatan saya terganggu. Jadi pada tahun 2010 saya terpaksa merehatkan diri saya dari segi merehatkan diri saya dari segi alam. Orang panggil alam rat race, kejar-kejar, kejar-mengejar. Rat race, kejar-mengejar ni maksudnya hari ni you bangun you kejar orang tak dapat projek, kan. Kemudian you balik you kejar pula pekerja you untuk siapkan. Macam tu. Kejar-mengejar, it's a rat race, kan. Jadi saya pada ketika tu agak tertekan dengan rat race. Jadi saya menyebabkan kesihatan saya terganggu dan saya tutup company saya lebih kurang tahun 2010 lah. Saya let off semua sekali
Dan pada ketika tu saya berfikir, pada ketika tu umur saya 45 saya rasa, 45. Jadi saya terfikir apa yang patut saya buat. Di sinilah bermulanya saya mencari satu kaedah untuk menjana pendapatan. Orang kata buat duit lah kan untuk kita hidup selepas umur 45 tahun. Duit makin lama makin habis, ya, simpanan akan habis. Jadi you kena fikir sesuatu cara yang mana cara tu ada long term, jarak jauh sikit, ya, lama sikit, ya, supaya kita tidak bergantung pada orang lain. Saya sebenarnya dalam industri pemasaran rangkaian diperkenalkan oleh seorang budak saja sebenarnya. Seorang budak umur mungkin dia baru keluar universiti. Dia keluar universiti, kemudian pada ketika saya ingat nak tutup syarikat tu, dia datang jumpa saya tepi kedai mamak. Ya, nama dia Syed Muhammad kata saya. Ya. Dia baru keluar universiti, dia jual jus masa tu. Jus tu berkaitan dengan kesihatan. Jadi bila dia cerita tentang kesihatan, saya dengar, kemudian saya mula masuk. Maksudnya beli dan minum. Dan saya terkejut. Sebab selepas saya minum sehari 2 hari, saya nampak macam badan saya bagus kan, dari rasa sedap. Saya rasa saya pun pelik. Sebab selama ni saya sakit dia jumpa doktor, sakit dia jumpa doktor, sakit dia jumpa doktor, tak pernah benda yang lain. Kerana terlalu berjumpa dengan doktor, sampai satu hari doktor bagi tahu antibiotik dia ada yang low, medium dengan high, semua tak boleh pakai dah untuk badan saya. Oh, bayangkan. okey. Itu sangat serius lah kan. Doktor pun dah pening kepala. Sebab macam saya kata lah, waktu saya bertugas sebagai bisnes sendiri semua dan sebagainya, saya makan macam-macam antibiotik. Saya tak beli sangat kan. Kadang-kadang terlupa antibiotik. Kadang-kadang kita tak makan ikut jadual yang ditetapkan. Menyebabkan antibiotik kabaran kita tu dia tak boleh terima dah antibiotik baru. Tak boleh terima. Jadi doktor pun pening kepala. Jadi masa saya terima jus yang diberi oleh rakan saya tadi tu, anak muda tu. Jadi saya rasa sedap dan saya pelik. Saya panggil telefon anak muda tu ke ofis saya. Ya. Sangat-sangat terakhir ofis saya nak ditutup kan. Saya panggil dia. Saya kata datang sekejap ke ofis, ceritakan saya tentang segala-galanya tentang bisnes ni. Apa yang you buat ni. Apa yang you buat kan. So dia cerita bagus, alhamdulillah budaknya baru keluar universiti dan dia boleh bercakap secara teori. Walaupun dia belum ada kejayaan, tapi dia bagi teori dalam apa yang dia sebut tu. Saya perhati tentang network marketing tu, saya nampak macam berminat. Ini satu cara, satu peluang untuk saya jana pendapatan. Ya, saya tengok senang sangat saya katakan. Jadi waktu tu saya join dengan dia. Ya, saya join dengan dia itu tahun 2010 saya kata. Dan tapi malangnya company itu selepas tahun saya masih lagi meraba-raba, company itu tutup kerana pergaduhan antara directors. Saman menyaman antara directors. Kan? Jadi company itu memang bagus bagi saya. Tapi bukan di sini. Company itu berasal daripada USA. USA bukan di sini saja director bergaduh. Di USA pun mereka bergaduh juga. Kan, saman menyaman antara sesama lain. Jadi akhirnya company itu telah dijual dan saya tak terlibat. Dan kemudiannya seterusnya saya dalam saya mencari benda baru, kawan saya yang orang telco, dia macam tanya saya pendapat saya. Dia tahu saya buat benda ni kan, network marketing masa tu dah bermula. Dan dia showkan saya pada satu syarikat telekomunikasi. Saya semak. Selepas saya semak, saya nampak boleh juga, saya kata. Cuma dia bukan network marketing full, tapi saya buat juga. Ya. Dan sekali lagi, saya letakkan apa orang kata gamble sikit. Orang kata gamble sikit sebab syarikat tu sangat baru. Tahun 2010, 2011 dan ahli dia tak ramai. Tetapi saya tengok kepada produk syarikat. Saya kata produk ni semua orang punya.
Jadi saya pun join syarikat kedua ni dalam network marketing, dan alhamdulillah saya stay sana, dekat sana lebih kurang 10 tahun. Ya, tahun 2010 sampai 2020 kan masih lagi ya. Cumanya orang kata tidak aktif lagi dah. Sehinggalah tahun 2019. Ni cerita saya terima. Boleh ke saya cerita sampai situ sekali, Tuan Atis? Boleh, tak ada masalah. Ramai orang nak dengar kisah hidup. Itu semua pengalaman dan inspirasi yang bagus. Okey. Selepas itu pada tahun 2019, kenalan saya, dia menjemput saya, mengajak saya ke rumah dan ini upline saya lah, ya. Dia jemput saya ke rumah melalui isteri saya sebenarnya. Isteri saya yang mainkan peranan. Sebab pada ketika saya dah tak ramai orang tahu yang saya sedang mencari sesuatu yang baru untuk saya, sebab makin lama makin berumur, dan saya rasa saya dah tak mampu lagi ikut orang rentak anak-anak muda. Telekomunikasi ni banyak anak muda terlibat. Anak-anak muda dia senang. Kalau nak menjual telefon dia orang sendiri cari kan. Sebab benda tu kegunaan dia orang. Tapi saya dah berumur dah meningkat, saya rasa saya perlu sesuatu yang baru. Tak boleh ikut lagi rentak anak-anak muda ni, kita tak boleh nak ikut sebab cara dia orang sangat berbeza, cara pemasaran dia orang sangat berbeza. Saya diperkenalkan melalui isteri saya pada upline saya ini, dan saya kenal upline saya ini, dan kenal suatu dalam komunikasi tersebut, cumanya tidak rapat. Ya, saya kenal beliau, cuma tidak rapat. So, dia present waktu minum pagi lah, dia present susu ni kepada saya. Pada awalnya saya terkejut juga, susu, kan? Susu. Kita tengok dia pun cerita sikit-sikit. Kemudian saya balik rumah, minum. Saya masih berfikir lagi susu. Saya masih berfikir lagi susu. Saya kata, sebab apa? Susu tu satu benda yang biasa, saya rasa, kan? Bukan satu yang luar biasa. So, apa benda yang so special about di susu, saya kata, kan? Saya try minum dan sekali, dua kali. Sebenarnya saya bagi kawan, try, saya tengok ada kesan daripada kawan-kawan. Seorang tu saya bagi sekali saja, dia baru keluar operation. Saya rasa banyak operation dia 6 bulan dia tak larat. Suatu hari dia datang melawat saya bagi dia 2 sachet kot sebagai hadiah kot. Saya pun lupa. Ya, sebagai hadiah untuk dia. Besoknya dia datang jumpa saya. Sebab dia datang jumpa saya. Dia kata, kau bagi aku apa? Dia kata, kenapa? Aku tidur malam tadi sehingga suami aku pun kerja pun aku tak tahu. Anak-anak aku pergi sekolah pun aku tak tahu. Dia perempuan, saya kenal. Jadi saya kata, kenapa? Saya tidur, dia kata, daripada pukul 12 sampai pukul 10, 11 baru saya bangun. Dia kata, saya tak sedar apa benda yang berlaku. Dan saya kata, kenapa pula tengah tidur macam tu? Biasalah. Tak, dia kata, sebenarnya aku tak tidur dah lama. Sudah lama tak tidur. Sejak insomnia. Ya. Kerana lepas daripada efek daripada operation dia tu, buang rahim, operation dia, efek dia tu, dia tak boleh terganggu. Dia punya emosi terganggu. Ya. Jadi bila dia dapat dia susu ni, dia terkejut. Dia boleh tidur. Terus datang jumpa saya. Sudah, saya kata. Kan? Waktu tu, saya baru saja sign up dengan upline saya ni. Baru sign up. Tapi saya masih dalam mengkaji lagi. Sebab kita ni, prinsip saya, kita boleh masuk macam-macam. Kan? Kita boleh, ada orang datang propose, kita masuk, propose, tapi decision untuk buat, itu nombor 2. Kalau bila kita buat decision, buat keputusan untuk buat, pastikan kita berjaya. Itu sungguh-sungguh. Jadi kita boleh masuk. Kalau ahli biasa ni nak masuk 1, kedua, ketiga kawan datang, ya, kita just nak jaga hati kawan, beli, tengok kan. Jadi itu yang berlaku pada saya. Tapi bila saya tengok kehebatan produk ni, saya mula mengkaji lebih. Ya. Tiba-tiba saya ternampak sistem yang digunakan. Sistem binary. Saya menakutkan saya lah sebenarnya. Ya, sistem binary ni. Ya. Ini satu saya bagi terus terang. Ya. Dulu saya cukup anti sikit lah dengan binary ni. Sistem binary ni saya tahu. Tentang network marketing ni saya tahu. Banyak sistem
pembayaran yang dibuat oleh syarikat. Ada macam-macam. Dia ada step-step, apa dipanggil step-step breakaway, dia ada matrix, dia ada skip unilevel, dia ada macam-macam lah. Dan binary adalah salah satu sistem pembayaran. Dan sistem pembayaran ini yang paling banyak disalahgunakan oleh pasaran. Setahu saya, sehingga digelar skim piramid dan sebagainya. Kan? Jadi, ia agak menakutkan saya. Sebab saya selalu cakap dengan kawan-kawan. Waktu tu, saya kata kalau mereka yang masuk dalam ni, dia tidak mengkaji. Bila kawan ajak, masuk. Bila kawan ajak, masuk. Kan? Bila buat, sangkut. Kan? Sebab dia tak betul-betul bersungguh-sungguh mengkaji benda tu, sehingga faham dan buat. Kan? Ikut, itu yang ramai terperangkap dalam skim cepat kaya. Terutamanya yang jenis dua kaki ni. Dua kaki ni binary lah. Dia sebut dua kaki saja, kaki kiri, kaki kanan, kan? Dua kaki. Jadi dalam ceramah-ceramah saya sebelum tu kepada network saya selalu bagi tahu dia orang, kalau anda belum lagi bersedia memahami tentang sistem networking, hati-hati dengan sistem binary saja. Saya selalu cakap macam tu, ya. Sebab kalau kawan bawa you sistem dua kaki, saya nasihatkan you angkat kaki. Bawa dua kaki, angkat kaki. Sebab sistem ni memang disalahgunakan. Ya? Jadi, agak mula-mula pesimistik jugalah kan, bila sistem ni digunakan. Saya tengok produk dah okey dah ni. Tapi sistem ni jadi masalah pada saya. So, saya makan masa untuk buat keputusan buat keputusan masuk tu beli sekotak, masuk 3 kotak saya settle dah kan. Dah jadi ahli. Cuma nak buat keputusan buat atau tidak, satu cerita lain. So saya makan masa lebih kurang 2 minggu. Saya rasa bila saya semak-semak, pejabat syarikat ni berada di belakang rumah. Ni satu lagi. Terkejut saya. Tengok alamat di Ceras. Ni belakang rumah kan. Saya ambil keputusan untuk pergi sendiri ke pejabat tersebut. Saya tak tahu Tuan Hafiz ingat saya atau tidak, tapi saya datang bersorangan. Ya, duduk di depan tu, tanya dengan seorang resepsionis. Saya datang, kemudian saya nampak Tuan Hafiz keluar, ya, bersama ayah saya rasa, ya. Yang pada ketika itu saya ingatkan adik-beradik, kan. Saya masih ingat insiden itu. Dan saya pergi ke kaunter, bukan apa. Saya ke kaunter dan dengar sedikit sebanyak tentang syarikat sebenarnya saya nak tahu. Kemudian saya pulang bagi tahu upline saya dah jumpa. Dia terkejut. Saya dah jumpa dengan CEO dan itu kan, founder. Dia terkejut. Saya kata, aku pun belum pergi jumpa, kau dah pergi jumpa dulu. Dia kata kan. Saya kata, saya buat research saya sendiri. Sebab tu saya kata, research kena buat. Lepas itu dia tanya saya. So, macam mana? Dia kata. Barang dah mula guna, tapi saya tak belum gerak lagi. Barang dah mula guna, dah bagi kawan-kawan pakai. Tengok sistem menakutkan saya, tapi akhirnya saya buat keputusan. Saya diam dulu, tapi upline saya tahu. Dia kata dengan saya tahu apa you nak. Apa dia kata? You nak jumpa CEO dan tanya macam-macam soalan kan? Interview dia kan? Ya, dia kata kan? Ya, itu satu benda requirement saya lah. Kalau boleh, kita buat satu pertemuan dengan CEO dan juga yang terlibatlah, yang bertanggungjawab. So saya boleh kenal lebih dalam tentang syarikat ni supaya saya boleh faham dan saya boleh buat dengan selesa, saya rasa selesa. Pada ketika itulah dibuat pertemuan saya dengan Tuan Hafiz, kalau Tuan Hafiz masih ingat, bersama dengan upline saya, ya. Dan saya banyak ini yang saya bagi tahu kawan-kawan. Bila kau buat network marketing, dia berbeza. Apa yang berbeza? Kau pergi kerja, kau kena interview. Tapi dalam buat network marketing ni, you interview CEO. Itu beza dia. Kita interview siapa? Orang tu. Ini memang saya lakukan. Ya. Banyak orang propose, bila saya berminat, saya akan cuba nak masuk ke dalam sikit, saya akan minta jumpa CEO. Dan banyak CEO yang saya fail. Pada pandangan saya fail. Kan? Bila mereka bercerita tentang pengalaman terlalu banyak. Aku buka syarikat ni, dah. Sama juga kalau orang tu kerja, banyak tempat, you tahu ada problem dalam kerja tu. Kalau CEO tu, banyak syarikat, ada problem dengan CEO. Sama, kan? Asas dia, sama.
Jadi you tahu dah, ini berat kan kalau macam tu. Sebab saya pernah kadang-kadang mereka ni skim cepat kaya, kan? Kita tengok, kita boleh baca. Jadi berdasarkan pengalaman saya dengan syarikat perdagangan, jadi saya boleh agak siapa di depan saya. Dan saya tertarik banyak benda tentang waktu pertemuan tu lah. Walaupun syarikat di sini baru, 4 tahun, banyak lagi tak ada saya tengok kan. Tapi perancangan dia, saya suka dengan perancangan dia. Perancangan itu berbeza sikit ya, daripada syarikat-syarikat lain. Dan itu yang saya perhati. Perancangan you, CEO, waktu tu saya tengok agak berbeza. Satu perkara yang menarik perhatian saya ya, adalah seperti sale. Syarikat lain menetapkan sale jualan dia tiap tahun sebagai ukuran. Ya. Tetapi di TDC menetapkan berapa infak, berapa derma, yang itu berbeza. Yang satu merupakan yang kata nak sale tahun ni 100 juta, 200 juta kita mesti sampai sale ni. Yang satu mengukur secara kuantiti, berapa banyak. Yang satu lagi mengukur secara kualiti. Kualiti, berapa infak, berapa sumbangan kepada masyarakat, itu lebih berkualiti saya rasa daripada kuantiti. Jadi pada ketika itu saya nampak perbezaan ni. Dan ialah kita dah berumur ni, takkanlah nak main-main lagi kan, kita dah nak pergi dah ke satu alam lain kan. Jadi pada ketika itulah saya buat keputusan untuk terjun, betul ya, terjun. Cumanya saya nampaklah ada lagi lah yang saya pegang macam syariah. Waktu tu ada syariah lagi sebelum dapat yang lariba yang baru ni. Tapi ada ketika itu juga kita ada bincang tentang persatuan lariba dan sebagainya. Maksudnya you ada usaha kan. CEO mempunyai usaha ke arah kebaikan syarikat. Sebab benda-benda tu penting. Mungkin orang lain tak nampak benda tu penting, tapi saya nampak benda tu. Kerana kita tak mau tahu, tertipu. Kalau dah ada syariah, terutama bahagian binary system tadi yang saya kata banyak disalahgunakan. Jadi orang ada kepercayaan lebih. Sebab nilai dalam syariah nilai universal. Kan? Nilai yang universal. So boleh digunakan oleh Melayu ke Cina ke agama apa sekalipun boleh guna. Nilai itu nilai universal. So saya percaya pada itu lah, pada itu. Ya. Bila you sendiri ada sebut, tuan bos sebut kat saya masa tu, dia kata dia dalam rancangan, dia kata tengah berfikiran macam itulah lebih kurang. Yang saya tak berapa ingat conversation tu, tapi ada perancangan ke arah tu. Dan saya tengok cara bercakap pun confident. Maksudnya confident bukan orang cakap bibir di mulut saja. Setengah orang janji je kan. Jadi the confident is there, ada dekat situ, menyebabkan saya kata okey, boleh. Sebab bila kita nak buat lama, kita tak mau buat sekejap-sekejap. Ya? Ini masalah dia dengan network marketing. Bila orang masuk company ini, besok masuk company lain, masuk bag berapa bag dia nak pakai pun saya tak tahu. Kan? Jadi kita bila buat sesuatu, kita buat bagi masa. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, paling kurang kan. Kalau setahun dah nampak tak perbezaan. You ada plan untuk 2 tahun, untuk 3 tahun. Ini kan nanti kawan datang ajak buat benda lain, dia ikut benda lain. Ini masalah kan. Sebab tak ada keyakinan dalam membuat sesuatu. Jadi apa yang berlaku pada saya pada itu, saya kata okey, saya join dengan TDC dan mula mengorak langkah lah, dan mula menyusun saya punya strategi sendiri, goal saya sendiri, matlamat saya sendiri lah, waktu tu. Jadi setakat tu dulu. Tuan Nafi nak tahu apa lagi? Sudah satu soalan sudah menjawab banyak soalan yang nak tanya. Ya kan? Itulah hebatnya orang yang gelar sebagai Sifu kan. Okey, Sifu KZ. Tadi Sifu KZ sentuh tentang Go. Ya. Tentang Go. Go sendiri, targetnya sendiri. Masa mula-mula join tu, target dengan Go apa? Target dengan goal maksudnya macam mana tu? Tak faham. Ya, mula-mula kan setting goal sendiri, target sendiri kan, mula-mula join. Jadi masa itu goal dia, target dia apa? Okey, saya tercapai tak? Okey, macam ni. Saya punya target very simple sebab saya memang sudah mencapai di syarikat pendapatan yang agak besar ya. Lebih 5 angka lah ya, 5 angka 10,000 lah kan, 10,000.
Jadi saya dah biasa. Jadi saya perhati, saya lakukan di syarikat tersebut 2 tahun. 2 tahun. Jadi saya ni tak suka tekan sangat diri saya. Kita dah berumur ni kena cool, tapi kena smart lah kan. Kena cool, tu lah orang nampak saya santai-santai saja. Tapi bukan santai semata-mata. Saya buat santai-santai, tapi saya tahu arah tuju saya ke mana. Santai tapi sampai. Ya, betul. Itu je-je-nya. Santai tapi sampai. Apa yang berlaku adalah saya set pada diri saya adalah pendapatan 5 angka masa 2 tahun. Ya. Saya tak mau tekan diri saya secepat kuat-kuat. Ya, saya kena cool. Yalah, umur dah kan. Jadi kita setakat, saya set goal saya 2 tahun. Dan saya pada 6 bulan, 7 bulan saya rasa saya menuju ke arah itu betul. Ya, saya menuju dalam TDC ini, menampak sedikit demi sedikit saya nampak perkembangan pendapatan saya. Cumanya berlakulah situasi COVID. Bila perkopi hari itu banyak merencatkan sedikitlah gerakan saya. Ya, saya sebenarnya boleh online dan offline, tapi di TDC ni saya nak buat offline dulu. Saya tak nak start online, kan? Saya nak buat online offline dulu. Saya pilih cara tu dulu. Tengok macam alhamdulillah okey. Ya. Cuma direncatkan oleh COVID tahun lepas, jadi banyak gerakan saya terganggu kat situ. So saya terpaksa ubah ke online. Online ni seperti biasalah untuk kita kena banyak dekat komputer. Akhirnya bulan 8 tahun lepas saya jam kepala saya. Ya. Jam kepala sebab masuk hospital. Sebab apa? Saya terlalu menunduk nak start online. Kalau ada siapa boleh tengok video saya, video-video di YouTube saya ada YouTube saya sendiri, saya dah buat dah. Masuk je video keempat tu saya dah jam kepala saya. Saya minum susu tapi okey lagi. Cumanya body posture saya tak betul. Body posture sebab saya tak menggunakan. Sebab itulah ni dia sekarang kan. Kursi penting. Ya. Advice saya, kursi penting. Kalau tidak masuk hospital, kita buat online. Jadi tak perasan masa tu. Saya buat shop, buat kerja online, buat video, buat jam. Jadi bulan 8 saya jam sikit dan mengapi masa juga lah saya fisioterapi selama 6-7 bulan juga. Sekarang ni dah 95% lah kan. Kalau tidak saya tak boleh angkat tangan kiri dan kanan ni. Itu buat saya jam setiap bulan 8, 9, 10, 11, 12. So sekarang baru saya balik tengok balik online. Jadi perjalanan hidup kita ni memang banyaklah cabaran dia. Kan? Bagi saya itu satu cabaran bagi saya. So saya kena adjust balik. Semua kursi-kursi ditukar. Yang macam Tuan Harudin bagi dekat Tuan Hafiz tu, kursi tu gamers punya chair. Saya nampak tu, saya tahu dah kenapa fungsi dia. Ya. Kan? Itu. Jadi belum sampai kepada apa yang saya harap. Ya, yang saya harapkan dalam masa 2 tahun. InsyaAllah saya cuba. Kan? Sebelum tahun kedua lah. Kalau tidak pun tahun ketiga. Ya, itu saja. Saya cuba juga tahun kedua. Sebab saya dah tertinggal lagi tu. Kurang beberapa bulan saya rehat, banyak rehat. Kan? Setelah bulan 8 saya merehatkan badan saya. Banyak tak dia panggilan untuk talk, panggilan untuk speaker pun saya tak dapat. Ya? Itu yang berlaku. Okey, jadi saya puas hati. Ada juga pendapatan saya. Dan kemudian pada bulan 10 saya dilantik jadi master dealer. Ya, master dealer. Isteri saya lah sebab pejabat dah ada. Dah pejabat ni memang ada lama daripada waktu saya buat bisnes yang sebelum ni sebab saya banyak buat talk. Ya. Jadi pejabat ni dah ada. So lebih baik gunakan pejabat ni. So saya pun apply dan Tuan Hafiz luluskanlah. Terima kasih banyaklah kan supaya boleh menggunakan space yang ada ni. Ya? Itu yang berlaku. Okey, soalan lain. Jadi kata lain memang ketatangan pandemik COVID-19 dengan SOP ni sangat menjejaskan bergerakkan tim Sifu KZ ya. Ya. Saya mula buat secara offline ni, saya jumpa dia orang, saya buat meeting kecil-kecilan di rumah dia orang, di pejabat mereka, di kedai kopi. Semua ni gerakan yang saya lakukan.
Jadi gerakan yang saya lakukan ni jadi terpantut bila COVID ni datang. Cumanya kita beralih kepada online sekarang ni, dan saya masih lagi dalam sedang mula untuk buat secara online ni, untuk belajar balik. Sebab saya dulu online sebenarnya. Waktu yang bisnes yang dulu tu memang saya online. Saya punya website sendiri, saya punya apa orang kata blog sendiri, saya ada. Itu dulu waktu yang telekomunikasi tu. Saya sebenarnya bermula dengan online. Sebab kita tak kenal orang. Tak kenal orang macam mana nak buat pasaran. Jadi salah satu cara terbaik adalah online. Memang saya yakin dengan online ni, kan? Saya yakin dengan online ni, cuma cara dia macam mana kita nak buat. Sebab dulu senang, mudah sikit. Cara pembayaran dia tu kita boleh satu produk saja. Sekarang macam di sini kita ada 2 produk. Saya perhati juga ada beberapa kawan-kawan kita yang dah mula dengan online, saya tahu. Dan saya sebenarnya dah ada website saya sendiri, cuma saya belum launch lagi sebab saya masih tak puas hati. Kan? Dah ada dah website saya sendiri, saya tak launch. Dah lebih kurang setahun dah sebenarnya. Cuma saya tak launch. Sebab saya tak launch kerana saya ni perfectionist kadang-kadang. Terlalu perfectionist, kita tengok tak puas hati kita diam, biar dulu. Sampai kita puas hati. Ini banyak cerewetnya kan. Orang tahu saya cerewet sikit lah orang kata. Cerewet. Sebabkan kecerewetan tu saya terganggu sikit lah. Tengah sakit dan sebagainya. Tapi insyaAllah ada. Saya akan buat untuk rangkaian saya secara online. Kepentingan blog, kepentingan website. Website ni kalau online selalunya kita ibaratkan sebagai kedai lah. Kalau you tak ada website, you tak ada kedai. Kan? Kalau physical, kedai macam ni. Tapi itu offline. Tapi kalau di online, mana kedai you? Kan? Kedai you adalah di website. So itu yang saya usahakan dan sedang dalam pembikinan. Lepas itu, ada website besok, nak kena mempromosi. Sebab satu website umpama sebatang pokok suatu dalam hutan. Kan? Umpama sebatang pokok dalam hutan, kita tak kenal. Siapa pun tak tahu. Jadi you kena promote lah pokok tu. Pokok saya ada di celah hutan. Macam tu. Jadi website tu perlu dipromote. Bukan sekadar ada website saja. Ada website semua orang boleh buat. Tapi nak mempromosi dia tu, itu satu kaedah kedua. Supaya kita kena promote, supaya orang tahu. Supaya orang tahu dalam hutan tu ada satu kedai. Yang katakan TDC, kita memperkenalkan TDC di situ. Jadi itu proses kedua untuk mempromosi. Sebab ramai yang saya tengok sudah memulakan benda ni dalam TDC. Sabar ni nak tunggu website Sifu KZ keluar ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi Sifu KZ tadi bagi tahu bulan Oktober daftar tapat sebagai master dealer. Jadi apakah cabaran selepas jadi master dealer? Daripada dealer biasa jadi master dealer. Ini satu benda. Cabaran dia. Saya terkejut juga sebenarnya sebab saya punya pendapat agak berbeza, tapi dah company punya. Perkataan Master of All Dealers. Itu saya cukup belajar lama. Master of All Dealers. Sebab pemahaman saya tentang stokis dan sebagainya adalah mereka ni sebenarnya membantu syarikat untuk supply atau mengedarkan orders. Ya? Sebab kalau kita perhati syarikat-syarikat ada lain, dia tak gunakan stokis. Mereka sendiri yang post. Syarikat sendiri yang gunakan kos, keluarkan kos dan buat post stationery semua. Tapi di sini kita ada stokis-stokis ni. Yang kita bina sebagai, kita panggil master dealer. Cumanya cabaran dia agak tinggi dekat sini. Cabaran dia agak tinggi. Sebab selain daripada maintain you punya kerja sebagai stokis, you juga kena maintain you punya network. Ini dua benda yang ditekan kepada master dealer betul lah, stokis di sini. Itu yang saya perhati. Sebab konsep dia master of the dealers apa? Macam itulah, kan? Jadi master of all dealers. Jadi dia jadi macam tu. Jadi tekanan dia agak tinggi bagi saya. Sebab kalau kita tengok kerja sebagai stokis pun, dia satu kerja tersendiri. Dia satu kerja sendiri. Kadang-kadang saya tak boleh keluar.
Ya, supaya sebab orang datang, orang nak jumpa, orang call, orang nak ambil produk, orang nak belajar untuk belajar pun kita kena ajar. Sebab setengah tu mula-mula dulu saya terkejut juga orang datang bawa duit bagi sebab dia tak faham cara buat. Jadi saya terpaksa ajar, masuk ke akaun dia. Sekarang ni company dah benarkan boleh cari IC dan juga dealer ID. Dulu dealer ID, IC tak ada. Dia orang masuk datang, dealer ID pun dia tak ingat. Dia tak tahu, tanya dealer ID apa, tak tahu, kan? Tapi ahli. Jadi ini menjadi masalah, kan? Jadi sebab kita berhadapan dengan masyarakat yang pelbagai ragam. Kalau leaders tu senang, kita boleh dealing dengan leaders. Tapi yang jenis datang, dia tak tahu apa-apa ni. Dia tak tahu. Apa yang saya tak cakap pun, dia kata. Ini masalah, kan? Asal yang tak cerita pun macam ni. Saya tak pernah buka akaun saya pun, tapi saya nak beli susu. Jadi cerita. Jadi ini cabaran kita sebagai MD ni, kita nak kena layan orang-orang macam ni. Mula-mula saya tergencat juga, tapi orang kata kita kena terima lah, kita kena redha, inilah sebahagian kerja-kerja ni, kan? Bukan sekadar tunggu invoice saja, kan? Orang datang bagi invoice, kita bagi. Kalau begitu senangnya kerja saya, kan? Tak, bukan semudah itu, ya. Dan itu merencatkan sedikit kerana saya terpaksa berada di office. Jadi saya punya gerakan untuk network saya sendiri itu akan terganggu juga. Jadi saya sedang dalam adjust sebab saya baru je, kan. Balas 10, 11, 12 dalam ya, sekarang masih barulah, bagi saya consider baru. Saya sedang memikirkan sebab saya kena balance kerja sebagai stokis, nak balance kerja sebagai bina network. Kan, kita kena bina network juga sendiri. Jadi kita pun ada KPI sebagai networker. KPI sebagai stokis dah ada. Kan? KPI untuk networker ni, untuk bina network sendiri. Jadi itu dia, cabaran dia sangat tinggilah bagi saya, sangat tinggi. Dan saya berharaplah kalau dah habis COVID, sebab office saya ini tak digunakan lebih tahun setengah, kan? Jadi saya berharap kalau dah ada habis COVID besok, saya boleh buat kelas-kelas untuk bukan network saya sekali. Maksudnya yang datang, orang kawasan ceras nak datang nak belajar. Sebab saya tahu dia orang ni ramai yang tak faham lagi. Sebab mereka jadi ahli, dia didaftarkan sebagai ahli, tapi tak pernah di-explain. Sebab dia kalau dapat leaders yang sponsor dia, tak apa. Ni leaders, bukan leaders, yang ke bawah tu dah tak tahu apa-apa dah. Yang jenis ni ramai. Yang jenis ni ramai, ya. Yang tak tahu apa-apa. Datang bawa duit, tak tahu ada akaun ya, dan mereka mula menyalahkan upline. Saya tak salahkan upline pun. Dia menyalahkan upline, tapi saya tahu ini adalah bahagian daripada yang kita sebagai MD ni kena terima. Kadang-kadang kita kena buat invoice untuk dia orang dan sebagainya. Ya, kita menjaga nama syarikat. Saya tak boleh menjaga network saya sendiri, menjaga nak tanggungjawab saya juga kepada syarikat sebagai stokis, kan. Jadi kita kena jaga itu. Dan itu cabaran yang besar yang saya tengoklah. Bukan setakat network saya saja, network orang lain saya kena jaga. Dan saya tak salahkan dia orang pun. Sebab benda tu network marketing memang macam tu. Datang-datang satu dia kata saya ahli. Bila masuk ahli tak tahu. Bila nombor dealer ID tak tahu. Ada akaun tak tahu. Saya ahli. Sudah. Ini berat. Ini benda-benda yang berlaku lah sebenarnya. Ya, daripada perkongsian Sifu KZ ni, nampak Sifu KZ seorang yang sangat bertanggungjawab, sebagai seorang master dealer dan sebagai seorang upline, insya-Allah. Ada juga komen saya terbaca tadi daripada Aliyah Akmal. Dia kata Sifu KZ memang master dealer terbaik. Mesra dan prihatin dengan ahli-ahlinya. Good Sifu. Wah, laju. Ada orang komen. Ya kan? Terbaik KZ dia kata. Jadi setakat ni persamaran kita di atas talian ada 70 lebih orang. Walaupun dengan keadaan petang-petang macam ni ramai orang tidur, tapi ramai orang akan ikut. Dan jangan risau untuk semua penonton, link untuk video ni takkan dipadam. Masih boleh berkongsikan, akan untuk tengok siaran ulang dan lain-lain. Dan yang paling penting sebenarnya, seperti biasa saya pesan, ambil kertas dengan pen untuk catat. Saya setiap kali bila
pelajar. Bagi saya bukan interview ni. Bagi saya adalah satu kelas untuk saya belajar secara personal dengan semua-semua orang hebat ini, termasuk Sifu KZ, supaya kita boleh ambil ilmu mereka. Seperti apa yang Cikgu KZ, Sifu KZ tadi cerita, dia terbelenggu dengan rat race, kan? Dan kemudian terjejas kesihatannya sampai. Dan kemudian bertemu dengan satu susu, yang mengubah kehidupan seorang customer pertama dia yang insomnia. Berjaya bangkit, dapat tidur dengan lena sampai tertinggal anak-anak kan. Terlupa nak hantar anak sekolah. Dan kemudian macam mana prihatin. Macam mana dia cerewet. Saya tak nak guna perkataan cerewet, tapi saya nak guna perkataan teliti. Sifu KZ seseorang yang sangat teliti. Dia mengkaji, dia membaca, dan dia tidak mudah terpedaya dengan orang-orang. Jadi dia ada prinsip dan falsafah dia sendiri dalam membuat penilaian, terutamanya dalam pilihan perniagaan yang dia nak ceburi. Dan itulah menjadikan Sifu KZ pada hari ini. Jadi itulah antara intipati perkongsian daripada Sifu KZ tadi ya. Jangan risau, banyak lagi, baru pemula. Dan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Sifu KZ adalah cabaran sebagai seorang master dealer, dan masa yang sama juga sebagai seorang dealer dan sebagai seorang sales leader. Tidak mudah, hanya insan yang terpilih boleh memikukan. Dan Sifu KZ dengan kesihatan, masalah tulang, dengan masalah macam-macam, dengan pandemik COVID-19, masih Sifu KZ dapat mengharumi ya. Syabas, hebat. Dan boleh kongsi sikit tak? Income setakat ni macam mana? Purata, lebih kurang. Purata ya? Saya rasa lebih 100,000 lah saya collect. Saya rasa lah. Saya collect. Ya. Oh, itu jumlah kan? Itu jumlah besar, lebih 100,000. Ya, saya rasa. Ya, selama setahun setengah lah. Maksud tu selama setahun setengah ini lebih 100,000. Ya, saya rasa. Dengan masalah COVID, dengan masalah kesihatan. Ya, betul. Bagi saya masih lagi orang kata biasa-biasa lah tu kan. Sebab kita ada, sebab kadang-kadang kita ni nak sangat cepat tengok result kan. Tak boleh macam tu. Bagi saya kita buat sesuatu tu, katakan kita ada target, bukan saya target itu dalam 2 tahun saya capai 5 angka dan sebagainya kan. Dan selepas je 5 angka tu dia akan grow lagi besar sebenarnya. Pada buat network marketing ni pada ketika awal itu dia yang susah. Selepas itu dia bila berkembang, you tak boleh stop dah. Dia pendapatan tu exponential. Ya, kalau grup you betul-betul dijaga tanpa sebarang masalah, dia pendapatan tu insya-Allah exponential, bukan sikit-sikit macam tu. Kita tengok dari segi pendapatan syarikat pun, saya rasa TDC mengalami peningkatan yang luar biasa. Lebih, kadang-kadang lebih daripada 200% pun, kan? Ini bukan itulah fenomena tentang network marketing yang orang suka buat, kan? Suka buat sebab dia tak ada limit untuk pendapatan. Dia tak ada limit. So hanya you boleh carry ke tak carry, sama ada anda dah bersedia atau tak bersedia, itu saja untuk terima pendapatan macam tu. Kadang-kadang orang tak bersedia, kan? Dia tak bersedia diri dia tapi dia nak pendapatan macam tu. Jadi tak boleh, kita kena kerja keras. Apa yang Sifu KZ rujuk tak bersedia terima itu? Boleh terperincikan lagi? Iyalah, bila dia masuk, dia tak buat keputusan. Masuk jadi ahli TDC ke, dia tak buat keputusan untuk berjaya pun. Dia masuk sebab kawan ajak. Kan? Dia masuk sebab dia nak guna produk ni. Fine, kan? Tapi bila you bercerita tentang pendapatan, you kena ready yourself. You kena buat orang kata goal sendiri, prospecting you sendiri, time frame you sendiri. Ini semua kena ada sebelum you buat keputusan ni lah yang penting ni. Keputusan ni. Sebab tu saya kata tadi dia orang ni tak bersedia. Kebanyakannya masuk tanpa persediaan untuk kaya. Cerita ni saya teringat siapa cerita dekat saya hari tu. Orang main loteri. Main loteri tikam nombor ekor. Dia beli nombor ekor, dia beli nombor ekor, beli setiap minggu dia beli nombor ekor. Tiba-tiba pada satu hari, umur dia dah kat 50 macam tu. Dia menang first prize. Dia tengok dia dapat 1 juta, dia mati. Boom. Sakit jantung.
Sebab apa? Sebab dia tak bersedia untuk kaya. Tak ada persediaan. Nampak? Maksudnya dia hanya masuk, buat. Tak ada bersedia, tiba-tiba jadi kaya. Kan? Jadi badan dia sendiri tak bersedia, mental dia pun tak bersedia. Dia hanya mengharap bila dia buat benda tu, dia akan dapat sesuatu, tapi tak ada usaha lain. Ya? Tiba-tiba dia bagi, badan dia tak bersedia. Terus meninggal dia. Begitu juga dalam network marketing ini, kita perlu bersedia dengan badan kita. Bukan orang kata persiapan kita, mental kita. Sebab bukan senang. Yang menolak ni ramai. Ya, kadang-kadang bila kita buat, kita nampak adik-beradik kita dulu. Saudara mara dulu kita nak ajak. Yang ini pun kadang-kadang jadi satu persoalan. Sebab sampai adik-beradik semua lari. Ya, sebenarnya bila kita buat benda ni, jangan prospecting kita tu, kita dah ada prospek kan. Kita mula dengan prospecting. Prospek kita bukanlah adik-beradik, keluarga, ya. Tapi apa benda yang pada dia orang? Bagi saya, pada dia orang ni, adik-beradik dan keluarga anda ni, anda bagi tahu apa anda buat. Jangan tak bagi tahu. Buat susu, okey, bagi tahu adik-beradik semua saya buat susu. Tapi jangan harap dia orang ni sebagai akan masuk dengan you, ya. Itu jangan mengharap sangat saudara mara. Sebab sini ini saya tengok ramai. Dia orang akan down. Sebab kakak lah, abang lah, hantam dia terus dia down. Kan? Ini berlaku pada diri saya. Saya ahli keluarga, saya last. Saya cerita. Tapi saya bagi tahu. Saya buat benda ni. Kan? Kita advertise dulu. Tapi tak payahlah kita pergi prospek dia orang saya jadi ahli adik-beradik ni. Kadang-kadang dia orang adik-beradik ni boleh jadi support. Boleh jadi juga dia akan downkan semangat dia. Dan ini orang kata jangan kejarlah. Orang kata orang masuk network marketing ni yang pertama sekali dia kejar adik-beradik saudara mara dia. Jadi saya ni nasihat bagi saya lah. Saya dulu saya tak. Kadang-kadang adik-beradik dan juga tu tak tahu apa saya buat. Tapi sampai masanya saya beritahu apa saya buat. Tapi saya cari dulu yang di luar. Sebab prospek ni ramai sebenarnya, bukan adik-beradik saja. Jadi ini yang saya kata tadi tak bersedia. Dia tak tahu prospek dia ke mana. Kan? Siapa prospek dia? Siapa? Dalam kes ni kalau kita tengok kita punya produk dan kita tengok kita punya pendapatan, dua prospek dia saja. Untuk kesihatan dan kita tengok untuk kesihatan tu macam mana pula? Antioksidan yang terbaru, kemudian kita tengok apa orang kata antibody. Ya, antibody. Dua tu. Antibody, ya, dua. Jadi inilah dia, kita punya produk. Jadi yang kedua, kewangan kita. Macam mana nak dapat pendapatan? Sistem apa? Fahamkan sistem binary itu betul-betul, kan? Jadi kita boleh, orang kata bila kita dah bersedia di kedua tu, baru kita boleh approach orang. Sebab kadang-kadang kalau kita tak buat persediaan, pemahaman, membaca dan sebagainya, kita akan blank bila datang objection. Orang kata objection ya bantahan-bantahan. Jadi kita blank. Saya pada ketika sebenarnya saya tak ada mentor. Saya dengar nampak ramai orang kata leader-leader ni dia ada mentor dia sendiri. Saya kata baguslah kan ada mentor yang mengajar. Tapi saya tak ada mentor. Sebab saya bermula dengan 45. Saya bermula dengan orang kata study sendiri. Kita research sendiri. Betul ke orang cakap ni MLM ni scam? Betul ke orang cakap piramid scheme ni kan haram dan sebagainya tu? Jadi kita kena brush dulu realiti dia tu. Kita kena tengok betul-betul realiti yang benar tu. Jadi saya buat pengkajian. Banyak saya kajian sekarang ni zaman Google. Zaman Google mudah saja. Ya, pergi ke internet, type network marketing. Jadi saya banyak belajar daripada buku-buku yang saya baca. Kemudian banyak belajar daripada internet. Saya pergi research sendiri tentang network marketing. Kalau dulu asas dia benda ni, asas ni, bila saya semak balik, asas dia adalah sales. Sales. So you kena bermula daripada sale, kemudian baru membentuk pasukan sale. Itu dia asas dia. Jadi bila saya perhati, ramai orang terkeliru dengan benda ni. Sebab tu saya belajar sendiri sebenarnya. Tak ada mentor ke apa ke, saya belajar sendiri. Sebab tu ada network marketer yang buat benda-benda yang terkeluar daripada pemahaman saya. Saya belajar dengan orang macam Zig Ziglar,
Saya belajar dengan apa orang kata macam Eric Wall macam tu kan. Kita dapat ilmu sebenarnya. Kita dapat ilmu tapi implement cara kita. Dan kita kena pasti bezakan. Macam 2 hari lepas itu Tuan Hafiz buat sharing tentang MLM menipu. Ya betul, saya bagi sebab saya dengar, saya perhati, ya betul saya kata kan kebanyakannya berlaku. Jadi orang menyebabkan kita dapat impression yang negatif kan. Padahal benda ni bagus, kerja ni berjemaah, kerja ni orang kata pada waktu sekarang, waktu ekonomi tengah meleset. Inilah waktu dia sebenarnya network marketing ni digalakkan oleh kerajaan, bukannya skim kredit komuniti. Kan? Patutnya network marketing ini satu bisnes untuk masyarakat. Untuk mengalirkan pendapatan kepada masyarakat. Kenapa tidak diwawakan dengan sebaik mungkin? Kan? Sebaik mungkin. Dan saya mengucapkan tahniah kepada TDC lah, masuk kepada dapat menjadi keahlian sebagai ahli direct selling Malaysia ya. Baru-baru ni. Saya pun mengharapkan benda tu. Saya dengar Tuan Hafiz ada sebut di kurang 3 bulan lepas kena interview dan akhirnya berjaya menjadi TDC menjadi direct selling Malaysia. Ya, jadi saya legalah. Saya tak salah pilih. Sebab saya gamble juga kan. Company baru. Anak muda. Satu syarikat, yang ini satu benda yang perkara yang saya nak bagi tahu. Siapa kata anak muda tak mau jual susu? Syarikat ni dimulakan oleh anak muda. Umur 28 tahun, betul? You mula start, tuan. 2016. Umur berapa masa tu? 29. 28, 29, kira anak muda lagi lah. Dan dimulakan oleh anak-anak muda. Kata anak muda sekarang tak maulah jual susu. Look, yang start company pun anak muda. Pekerja dia semua anak muda. Kan? Bukan orang tua-tua yang start. Kan? Mereka yang jual susu dulu. Jadi sebab ada persepsi kata anak muda tak nak susu, tak mau jual susu. Padahal syarikat ni dimulakan oleh anak muda, umur 28, 29, kan? Masih lagi kategori anak muda, bawah 30, kan? Jadi itu yang persepsi yang perlu kita kikis lah tentang network marketing ni. Orang muda, kalau waktu krisis sekarang ni, dia tak pernah turun. Sebenarnya kalau network marketingnya company, recession macam mana pun dia akan hidup. Dia akan hidup. Ramai orang tanya saya contoh, kan? Tanya contoh, macam mana cakap ni network marketing ni kukuh. Look, pergi tengok dekat bursa Malaysia, bursa saham Malaysia, carilah kaunter yang paling stabil sekali. Siapa punya company? Company yang stabil sejak dulu sampai sekarang, dia stabil sentiasa ada. Walaupun waktu tu recession, ada inflasi jatuh, dia tetap steady. Dia punya counter. Counter siapa? Syarikat MLM, Amway. Counter tu, dia blue chip. Ya? Bukan sembarangan company. Sebab network marketing ni kita dah buat dah 60 tahun dah. Dimulakan oleh Amway sebenarnya. Dia sebenarnya founder Amway tu, dia neutralite, dia yang memulakan. Bila dia asalnya network marketing ni, dulu mereka ni jurujual. Dia ada company dengan jurujual. Dan jurujual ni menjual dan dia bina sales force. Kan? Selepas dia bina sales force ni, satu pasukan jualan dia sendiri, dia orang nampak dia nak bagi satu insentif kepada pasukan jualan dia orang. Jadi itu terbitnya pada tahun 1960. Ya? MLM ni dah start tahun 1960. So jangan bohong saya kata MLM ni tipulah, kan? Dah tahun 1960 sampai sekarang, dan MLM ni menyumbang besar kepada syarikat, kepada industri direct selling. Kita kira direct selling lah. Kita under industri direct selling, business direct selling. Dan 80% sekarang direct selling dah tukar daripada konvensional punya direct selling kepada MLM ni. Itu yang saya punya pendapat lah tentang benda ni. Tapi itulah, kita kena pilih syarikat. Kena betul-betul. Bukan sembarangan. Tapi kalau alhamdulillah saya sendiri, orang kata syarikat baru tu, orang kata setahun dua tu, jangan rapat lagi. Kan? Dia tengok tahun ketiga tu, tengok semua okey, baru you join. Kan? Produk dia tengok. Jadi dah stabil ke syarikat tu. Kita tengok
ya memanglah ada sedikit hari tu hiccup sikit lah awal tahun lepas bila saya masuk 3 bulan tiba-tiba berlaku sesuatu yang saya tak berapa tu kan. Saya terkejut juga kan bila benda tu sampai ke telinga saya, sampai depan saya. Jadi isu tu saya agak goyang juga sekejap. Tapi alhamdulillah tak tahulah di mana kekuatan tu saya stay. Saya tak mahu terdengar dengan benda-benda yang mengarut, yang klaim dari orang-orang lain. Nah kan? Sebab saya pegang kepada yang hak je lah. Yang hak. Kita nampak benda tu terang, itulah dia. Kalau cerita-cerita yang lain tu, kita tak boleh nak pegang. Ini kita tak tahulah, Tuan Hafiz tahu ke apa maksud saya ni kan. Ini berlaku tahun lepas, bulan Januari. Agak goyang juga waktu tu. Ya? Saya dan network lah, saya sendiri pun goyang juga dengar cerita macam tu. Kan? Ni faham lah ya, faham sendiri lah. Tapi alhamdulillah. Walau sebab kita dah pilih principal company tu macam tu. Kan? Jadi kalau kita dah pilih betul prinsip company tu macam tu, insya-Allah dia tak goyang lah walaupun apa membadai datang orang klaim macam-macam. Tolak tepi dulu, kan? Kita tolak tepi. Macam itulah. Memanglah ramai orang akan datang bagi kita apa kata goyangkan kita propaganda. Orang politik pun pandai propaganda, orang bisnes pun pandai propaganda. Kan? Jadi kita kena pandai menilai propaganda. Kan? Propaganda politik pun sama, propaganda bisnes punya politik pun sama, politik bisnes kan. Jadi kita kena nilai, evaluate propaganda tu kena ialah mana ada semua smooth saja perjalanan yang lancar aja, mesti ada hiccup mana-mana. Jadi kalau kita pegang kepada yang asas, insya-Allah okeylah. Dan alhamdulillah saya tengok kita masih berada di sini lagi kan. Keyakinan pun makin tinggi tentang syarikat. Itu antara cara memilih syarikat lah yang saya tengok. Saya rasa benda ni berlaku tahun lepas kan banyak bulan. Sekarang ni cabaran ni COVID kan. InsyaAllah kita boleh atasi. Ya? Saya ingat cabaran sekarang tak cukup stok. Ya. Sebab COVID lah kita production kita tinggal 60%. Kan? Bila 60% kita stok kita terganggu. Dan itulah saya bagi tahu sekarang ni kita pre-order je lah. Kita tunggu ikut giliran siapa dapat kan. Ya, hari ini kita pun dikejutkan dengan satu perkabalan. Ada beberapa courier service bukan je Citylink tapi beberapa courier service di Johor dan di Pahang diarahkan tutup selama 14 hari. Jadi kemungkinan besar seluruh penghantaran di Johor dan Pahang akan terjejas sangat-sangat. Allah. Hari itu bulan lepas Sabah dan Sarawak mereka sampai 21 hari kena tunggu produk sampai. Jadi ini Johor dengan Pahang pula. Dan hari itu sebelum tu lagi Terengganu, satu Terengganu, sumber courier service tidak ada penghantaran selama hampir 7 hari ke 14 hari. Jadi itulah. Lama itulah isu dia. Itu yang antara kadang-kadang saya tak terjawab juga. Banyak SMS tanya dah stok sampai kan. Jadi ini cabaran kita sama-sama lah kan. Saya rasa kita dah buat yang terbaik kan. Ya. Benda-benda ni kita kena terima. Yang sebahagian daripada cabaran yang kita ada. Kerana COVID macam-macam benda berlaku kan. Kilang jalan 60% dan sebagainya. Ya. Sekarang yang saya paling risau adalah jangan-jangan kilang dengan staf kita di warehouse yang kena positif COVID, nauzubillah. Kalau kena memang jam. Kalau kena memang jam. Ya, staf kita ada 5 orang dekat situ kan. Itulah dia standard SOP memang dia kena tutup. Dia kena tutup minimum 7 hari. Jadi kalau kena seorang positif ataupun close contact memang kacau lah, memang kacau sungguh. Memang kacau. Jadi itu dugaan dia lah. Dugaan, sangat-sangat besar dugaan ni. Ya. Dan pada ketika kita sale kita sedang naik. Kan? Sedang naik. Introduction, produk baru, orang cari dan sebagainya kan. Jadi jualan Berry pun jadi 11,000 sekarang ya. Jadi pada ketika kita naik, ini cabaran kita. Jadi pada ahli kalau siapa yang dengar sini harap bersabarlah. Saya pun network pun saya kena bagi tahu dia
bagi tahu mereka harap sabar, bukanlah kita yang buat benda ni, ya. Bukan sebab setengah orang dia takut company nak tutup ke, dia kata kan. Ya, bukan sebab tu. Jadi kerisauan sebab bila jadi ahli dia produk tak sampai. Bila setengah yang baru lah, orang baru dia tak faham kan. Dia dah bayar, dia nak produk. Jadi kita kena bagi tahu dia tentang pre-order. Jadi kesabaran perlu sikit lah untuk kita harung semua ni. Dia kita Sifu Gezek, kita punya masalah sebenarnya adalah orang lain punya harapan sebenarnya. Maksudnya orang lainnya harapan. Kita punya cabaran, stok tak cukup, sales meningkat. Dan semua ini adalah harapan orang sebenarnya. Betul. Sebab orang lain di luar sana hilang kerja. Jualan tak laku, kedai tutup. Betul. Pada ketika ni sepatutnya lebih ramai orang masuk network marketing macam saya sebut awal tadi. Inilah satu cara untuk membuat pendapatan di waktu orang kata kesusahan ekonomi sekarang. Dan insya-Allah kita akan bertahan dan kita akan lebih kuat selepas ini. TDC. Sebab tu sebab network marketing dia tak akan efek benda ekonomi. Ya. Ramai orang masuk. Harapan dia orang lah tu, betul lah tu. Kan? Dan saya boleh rasa sebenarnya sejak daripada Berry Mix ni dilancarkan, untuk maklumat Sifu KJ dan semua juga, 20% keahlian baru adalah memilih 100% Berry Mix. Maksudnya mereka menyertai TDC sebab Berry Mix, bukan sebab Sidu John. Ada 20% kemasukan ahli baru adalah dia nak full stock Berry Mix, dan mereka buat repeat order pun Berry Mix je. Jadi kata lain, kita sudah ada satu pasaran baru, dan apabila saya semak, usia mereka lagi muda daripada saya jauh. 20-an. Dan saya cuba tengok juga, mungkin ini mak ayah daftarkan kan, account kedua kan. Tapi tengok tidak, memang mereka sendiri yang buat bisnes ni. Mereka sendiri yang buat bisnes ni secara online. Mereka dah main TikTok, macam-macam video TikTok tentang Berry Mix keluar kan, tiba-tiba perluasa di Facebook. Ya, ini adalah jasa banyak anak-anak muda. Jadi mungkin juga sebab satu peluang dan satu timing sepanjang pandemik COVID-19 ini, anak muda yang baru graduan tak ada kerja. Tak ada kerja. Mereka baru grad tahun lepas, sampai tahun ni tak cuba kerja. Macam mana nak cari kerja? Orang yang lebih tua dari mereka pun kena buang kerja. Tauke tu sendiri pun tutup kedai. Majikan sendiri pun tak ada kerja. Jadi mungkin ini satu peluang dan satu luang untuk kita mencapai lah. Tapi balik kepada sini, mungkin ada anak muda dengan ikut juga buah bicara ini. Jadi Sifu KJ boleh kongsi sikit tak, selain daripada income dah 100,000, cash collect, apa lagi yang dapat dicapai di setahun lebih ni lah oleh Sifu KJ di sini? Setahun lebih. Satu benda yang menarik bagi saya itulah tentang reward tu lah kan. Reward ni yang diberi oleh syarikat secara cash, secara tunai, kadang-kadang you tak perasan. Sebab kita pemberian reward tu fleksibel. Ya, dia fleksibel. So bila you boleh claim. You sampai tahap tertentu you claim. Jadi tak nampak sangat benda ni sebagai satu orang kata gimmick besar-besaran lah kan. Dia belum lagi jadi gimmick, tapi kalau siapa tengok tentang reward ni, kalau siapa perhati betul-betul tentang reward, kata reward point especially lah, kalau kita perhati, banyak duit yang dia bagi. Saya pun ada lagi yang saya belum claim. Kan. Naik satu pangkat dapat cash. Dapat naik satu point dapat cash. Ya. Point tertentu. Paling kurang pun berapa? 6. Ya. 3. Ya. Dapat auto redemption. Cash juga tu. Semua tu. Dan kalau lebih tinggi, kereta. Sebab kalau kita tengok selalu company, dia akan heboh bab kereta ni. Bab kereta, bab rumah kan. Tapi dia tak heboh. Yang bermula daripada yang kecil-kecil tu. Auto redemption katakan. Kan? RM100,000 katakan. Point reward point 6 tu. Purchase wallet. Purchase wallet. Daripada kecil dah ada dah reward point. Berjalan sampai yang besar. Kereta sebiji dah rumah 300 kan. Besar. Sampai yang besar. Selalu kita tengok yang besar tu lah. Tampak rumah lah. Apalah. Yang kecil itu. Sebenarnya itu banyak juga reward yang diberikan oleh syarikat. Ya. Jadi implementator pun dapat.
jadi Ruby pun dapat dah emas. Berapa poin? 14 poin dia dapat emas. Emas dan sebagainya. 1000 tu. Collection saya pun saya rasa dekat 20,000 kat situ saja. Itu yang setahun lebih lah. Ada yang belum lagi saya dah terima tapi saya belum claim lagi. Ada saya tahu kan, ada. Jadi begitu banyak sekali reward yang ada di sini. Jangan tengoklah kepada apa kesusahan sangat. Orang kata reward dia besar, susah reward ada, kan? Bukan susah tak ada reward. Dan satu benda yang saya nak bagi tahu syarikat ni memperpandangan jauh, ya, 100 tahun. Macam saya kata 100 tahun. Dalam network marketing ni, tuan-tuan, saya bagi tahu. Orang dah memulakan bisnes ni sampai ke generasi ketiga. Ya, bukan baru. Daripada mak bapak dia, datuk dia bagi kepada anak dia, anak kepada cucu. Dah sampai dah. Sebab dah 60 tahun. Dah ramai orang berlaku benda macam ni. Dan mereka yang keluar daripada universiti, dalam network marketing, diajar tentang network marketing. Yang keluar dari universiti, dah diajar. Ini bisnes. Minta maaf saya sebutlah company sekali lagi, ya, Amway. Ya. Sebenarnya saya register myself. Saya register sendiri jadi ahli Amway sebab saya nak belajar. Kan? Saya nak belajar sebab saya kan tak ada mentor. Bila you tak ada mentor, you search kat mana-mana pun lah, you belajar kat siapa-siapa pun. Kan? Kita punya pembelajaran tu, kita sendiri, kita dapat experience. So saya belajar, saya register myself tapi saya buatlah sikit kan, tapi tak orang kata bersungguh dekat situ. Dan saya dapati dekat situ, masyarakat dia anak muda. Ramai semua anak muda. Bila saya tanya sebab dia kenapa buat, sebab mak bapak dia yang suruh. Hanya mak bapak pula sebab datuk dia. Waris pada datuk dia, pada dia. Satu dia dah ada 3 kategori. Mungkin sebab mereka ni dah 60 tahun. Bukan baru kan, 60 tahun. Dah sampai ke 3 generasi. Begitu juga saya mengharapkan TDC satu hari itu macam tu. Sebab tu saya kata bila dia kata 100 tahun ke depan, jadi ini peluang ni terbuka. Ruang ni ada. Yang mana bila kita masuk sekarang, buat sungguh-sungguh, lepas itu kita boleh pass bisnes kita ni kepada ahli keluarga kita, boleh pass kepada cucu kita. Tak kata ke generasi lah. Jadi ini yang saya sangat haraplah dalam TDC lah, yang saya nampak. Ya. Dan sekarang ni mungkinlah kita nampak 2 produk dulu. InsyaAllah kita akan keluarkan lagi produk. Betul tak? Akan banyak lagi produk akan menyusul. Kan? Ya, kita step by step. Tapi kalau siapa yang dah sertai, bergembiralah. Kamu berada di tempat yang betul sekarang. Ya, yang dah serta masuk awal. Besok nanti kata, kau masuk awal bolehlah. Padahal dia tak mau ambil tindakan. Masuklah sekarang, cepat-cepat. Kan? Itu pandangan saya lah. Kan? 100 tahun akan datang. Betul. Saya sengaja letak satu target cukup berat untuk diri saya, 100 tahun. Sebab supaya kita letak 100 tahun, kita akan lebih fokus. Pendapat peribadi saya. Sebab kita akan nampak setiap satu keputusan yang saya perlu lakukan adalah adakah dia masih relevan pada tahun ke-99. Jadi benda itu menjadikan saya buat setiap satu keputusan sedikit teliti lah. Seperti Sifu KZ jugalah. Sebab kita nak pastikan keputusan tu adakah memberi impak pada tahun ke-80, ke-50, ke-60. Bukan sekadar keputusan untuk 6 bulan pertama, 3 bulan lepas tu tutup. Tidak. Yeah. Jadi benda itu sangat berat, benda itu sangat besar. Dan untuk maklumat Sifu KZ dan lain-lain juga, kita sudah ada pun Platinum Director yang meninggal dunia akibat keuzuran dan lain-lain masalah. Ada juga sebab malapetaka. Dan beliau mewarisikan akaun mereka kepada anak-anak mereka ataupun kepada ahli keluarga mereka. Dan hari ini ada akaun yang tengah menuju Ruby Director. Jadi saya tengah menunggu juga majlis anugerah supaya mereka boleh kongsi macam mana legacy mak ayah mereka ataupun pasang mereka yang tinggalkan kepada mereka. Dan mereka usahakan, mereka sambung legasi itu dan akhirnya berjaya juga meraihkan pendapatan. Tapi itulah sayangnya. Ya? Maksudnya generasi kedua dah ada? Sudah ada Platinum Director yang meninggal dunia, tinggal ke anak. Ada yang tinggal ke pasangan dia teruskan buat bisnes ni, teruskan service team balik semua. Dan mungkin sebab dia anak muda, dia ada cara yang baru. Dia guna TikTok dan lain-lain.
dia pun ada kumpulan-kumpulan baru dan mereka dengan Sangat menuju ke Ruby Director. Sangat bagus. Ya. Itu legacy lah. Ini adalah satu pembuktian lah kepada saya bahawa saya macam C4KZ juga ada goal, ada target. Jadi saya pun berharap benda itu dapat realisasi. Dan Alhamdulillah, memang legacy tu nampaklah dapat diwarisi, dapat direalisasikan dan dapat disambungkan. Dan itu antara benda yang saya mau lihat sebenarnya. Dan Tunggu apa lagi? Ya? Tunggu apa lagi? Joinlah semua. Siapa yang menyaksikan. Ini bukan iklan ni. Ini buat bicara nak interview C4KZ ni. Jadi C4KZ, boleh kongsi sikit tak? Tadi cerita pasal C4KZ, pengalaman C4KZ, income C4KZ dan lain-lain. Boleh kongsi sikit tak? Macam mana berubah hidup ahli-ahli di bawah C4KZ? Yang C4KZ yang special mention. Berubah hidup ahli-ahli di bawah pimpinan C4KZ. Boleh kongsi beberapa orang. Nak cakap nama pun tak ada masalah. Grup saya ni masih baru lagi. Di bawah bimbingan saya masih ramai. Tapi saya tak sangka dah ada lebih kurang 5,000 orang. Dalam diam saja. Grup saya dah ada 5-6,000 orang. Oh, 5,000 6 orang. 5,000 hingga 6,000 orang. Saya pun terkejut juga kan. Jadi sebab tu saya kata okey, banyak perubahan dia orang yang saya perhati Yang saya perhati, sebab saya mula-mula pun tak confident yang dia orang ni akan buat sungguh-sungguh. Kan, saya tak confident, maksudnya dia orang ni boleh buat ke tak boleh buat. Dia orang ni nak boleh buat ke tak boleh buat. Kan? Kita tak tahu. Tapi kita hanya orang kata terus bercerita, bagi semangat dan sebagainya, dan saya nampaklah ada beberapa perubahan yang saya tak sangka yang sebelum ni mereka ni tak berapa tu sangat, tapi lebih ke depan. Ke depan dari segi leadership ada saya tengok dalam kumpulan macam di grup mentari. Saya panggil grup mentari lah, tapi salah satu grup Daeng Madu Daeng leadership bawah leadership Daeng Madu. Saya perhatikan terdiri daripada suri rumah dan saya sendiri terkejut sebab saya hanya datang ke sana pada ketika itu hanya 4-5 orang saja yang datang. Waktu itu sebelum COVID lah, saya buat presentation. Kemudian tiba-tiba grup itu membesar. Dan saya tengok keberanian dia orang mengajak anak-anak sekali ikut sambung buat bisnes ni. Cara mereka menjual tu macam-macam cara. Saya tengok ada yang buka booth, ada yang jual di tepi jalan dan membesarkan rakaian dia orang sampai ke luar daripada kawasan. Dan saya sebenarnya agak berterima kasih dengan dia orang sebab saya datang daripada keluarga yang susah juga. Duduk di kawasan flat juga. Itu kawasan mentari itu banyaknya flat dan sebagainya kan. Tapi dia orang berjaya ubah hidup dia orang, maksudnya dari segi pendapatan saya tengok dia orang dapat pendapatan yang banyak dan diterima oleh masyarakat di situ. Maksudnya daripada 5 orang tadi tu mereka berkembangkan sungguh besar bawah grup Ini orang yang offline semua, bukan online. Offline. Ada satu lagi grup online. Saya ada 2 grup, online dan offline. Dan satu grup ni offline, online. Online pun dia orang ni grup autopilot panggil. Autopilot Grup autopilot ni saya perhati pun mereka tak cakap banyak sebab mereka orang online ni kurang cakap. Dia banyak bercakap dekat dia punya WhatsApp dia punya tu kan. Jadi dia tak cakap banyak, tapi saya nampak mereka sampai ke peringkat Platinum Director. Grup-grup ni daripada biasa kalau dah dapat sampai Platinum Director dan ada yang sedang mengejar ke Ruby. Jadi ini bagi saya peningkatan daripada grup dan saya banggalah dengan dia orang. Walaupun saya tak dapat jumpa dengan dia orang untuk mengatakan terima kasih dan sebagainya zaman COVID ni, saya perhatikan zaman COVID pun naik pangkat juga. Ada yang pangkat daripada ahli biasa jadi Platinum Director. Dan sekarang bercita-cita nak jadi Ruby ada. Jadi bagi saya itu saya sukalah. Saya suka maksudnya saya bangga dengan dia orang sebab daripada zero
menjadi hero kan orang kata. Hero. Daripada saya tengok dia orang terkial-kial 4-5 orang, tak tahu nak buat apa, tiba-tiba sekarang ada bimbingan ahli leader kat situ yang membesarkan grup. Ya. Grup dari Madu dan juga Autopilot. So ada lagi lah individu-individu yang saya rasa mula mengorak langkah buat benda ni. Ya. Saya belumlah sampai ke tahap Encik Hairudin yang tu kan. Itu orang dia punya leader punya besar-besar. Tapi leader yang saya ada sekarang ni, alhamdulillah sentiasa orang kata aktif di lapangan. Kan? Saya tengok di Facebook dia orang, tak dapat jumpa, tengok di Facebook saja kan. Saya nampak aktiviti dia orang. Jadi kadang-kadang kita rasa nak kata apa, bangga pun ada kan. Kita di sini. Tapi kita nampak mereka bekerja kat sana kan. Mereka buat usaha yang dilakukan tu. Kita sangat terima kasih. Kita pun terkejut dengan cara mereka sendiri. Usaha dia orang. So dia orang layaklah dapat untuk Platinum Director. Dan kalau nak kejar Ruby, buatlah Ruby. Dan reward point pun dah ada yang mula terima reward point kan. Ganjaran-ganjaran tu. Jadi dia orang seronok, saya seronok lah. Itulah filosofi network marketing. Dia orang berduit, saya berduit lah. Macam tu. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi siapa yang ikuti bersama tadi nama terpanggil tu, itulah Sifu KZ dengan memuji tu. Ya. Jadi alhamdulillah, tahniah syabas, betul lah. Sesungguhnya sebagai seorang leader, bila kita sampai satu tahap, kita pun berharap anak-anak buah kita boleh berjaya jadi leader seperti kita kan. Satu benda. Ya. Saya terlupa dalam bisnes ni pun saya, walaupun kita jauh kalau you tanya, tuan tanya saya tentang network, di Brunei pun ada. Ya, saya pun terkejut kan. Tiba-tiba dah sampai Brunei. Sebab tu bisnes ni kita bisnes network. So ahli saya di Brunei pun ada sangat bergerak aktif di Sabah, Labuan macam Pian, ya, Pian di Sabah di Brunei itu saya panggil dia Liniot ya, Liniot. Tapi tak tahu. Nama sebenar ni saya kurang pasti, tapi Liniot dia saya panggil. Liniot. Jadi ini antara leader-leader. Kemudian yang online, atau katakan di Johor tu kita ada, macam saya ada macam Faizin, Nur Rosida kan, dia orang ni bergerak laju lah selain daripada Autopilot dalam grup saya. So dia orang ni saya harap semua akan jadi Ruby Director. Amin. Sedar tak sedar Sifu KZ, sepatutnya rancangan kita sejam je. Ini dah 3.30. Jadi, untuk akhir kata Sifu KZ, ada apa-apa tak kata-kata akhir ke, pesanan kepada anak-anak buah ke, ataupun ungkapan penghargaan ke, terima kasih nak sampaikan kepada siapa-siapa? Ya. Kongsikan. Ya, saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada sokongan daripada tim saya, ya, dan juga sokongan daripada upline saya, dan juga sideline saya. Sebab dalam bisnes ni saya rasa hubungan antara upline, downline dan juga sideline ni penting, ya, penting sebab kita silaturahim kan. Jadi saya selalunya bergaul lah dengan dia orang, tak kira siapa pun saya bergaul, saya tidak ada klik ni susah sikit kan. Jadi kita bergaul, saya berterima kasih kerana tunjuk ajar dia orang. Saya pun belajar juga, kita bukan tahu semua benda kan. Jadi kita belajar daripada dia orang apa yang patut kita belajar. Dan yang saya nak sampaikan pesan sedikit dalam bisnes ni, be genuine dan beretika. Kena ada etika, be genuine yourself. Jangan orang kata buat benda-benda yang tak beretika. Sebab kita buat bisnes banyaklah yang saya tengok yang tidak beretika dilakukan kan. Jual harga murah, undercutting sini, undercutting sana, macam-macam benda yang saya rasa tak beretika. So kalau kita nak berjaya, kita jujur dan kita beretika lebih tinggi kat sini. InsyaAllah kita punya nama network marketing ni orang kata boleh bersih kalau kita beretika dan jujur dalam kita buat bisnes. Sebab yang berrosak nama network marketing ni, MLM, ada ramai orang tak jujur dan tidak beretika. Jadi ini kena eliminate. So saya kena untuk rakan-rakan sekalian lah pendengar. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada TDC yang bagi peluang kepada saya sebagai master dealer di Ceras ni, dan saya cubalah yang terbaik
cuba balancekan antara networking dengan tugas sebagai DTDC. Dan lain daripada satu ilmu pengetahuan lah, saya rasa training yang kita perlu sebenarnya. InsyaAllah lepas COVID kita buat bersemuka, kan, bersemuka lebih baik lagi, sebab saya rasa kekurangan dekat sini training yang berkualiti lah yang kita boleh. Kita masih banyak masa lagi untuk buat training berkualiti, kan. Sebab saya tengok salah satu kejayaan network marketing company yang lain, dia dah ada satu set training. Set training dia betul-betul menjurus supaya menitik beratkan tentang kejujuran dan juga etika. Dan ini, jadi kalau untuk ahli-ahli yang lain, untuk semua, kita ikutlah training ni supaya kita boleh bina network kita dengan cara yang lebih baik. Jadi itu sajalah saya. Kalau ada barang salah silap saya cakap saya minta maaf ya. Tadi celoteh-celoteh saya tadi tu. Terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Hafiz yang jemput saya, dan juga terutama kepada ahli-ahli grup saya yang saya tak sebut nama tadi tu, minta maaf lah ya. Kerana ramai tu lupa, kan. Tapi mereka ni semua hebat. Ya, mereka ni semua hebat. Okey, terutama kaum ibu sebenarnya. Saya perhati kaum ibu ni ya. Kaum ibu lebih berani dalam buat decision benda ni. Dia kaum ibu ni tak tahu kenapa. Dalam networking ni kaum ibu kuat lagi. Dia punya hubungan silaturahim tu, kan. Jadi saya mengucapkan terima kasih, selamat berjaya semualah kepada network saya ya. Kalau ada apa salah silap, saya minta maaf Tuan Hafiz. Ada apa-apa persoalan lagi? Terima kasih kerana jemput saya. Terima kasih sebab sanggup hadir bersama untuk dibuat bicarakan. Okay, alhamdulillah banyak ilmu, banyak pengalaman yang dikongsikan. Okay, perjalanan setiap orang memang berbeza. Okay, tapi yang pastinya nak berjaya ke ataupun gagal, pilihan di tangan kita sendiri sebenarnya. Dan keputusan yang kita lakukan itulah yang membawa kita menuju kejayaan ataupun kegagalan. Dan hidup ini satu pilihan. Dan sesungguhnya Sifu KZ pilih mencuba untuk menggapai kejayaan di TDC. Jadi apakah pilihan anda semua? Kita tidak tahu sebab setiap orang ada jawatan tersendiri, ada pilihan tersendiri. Dan terima kasih juga atas pandangan Sifu KZ, pendapat yang diberikan. Memang kita syarikat yang sangat-sangat baru dan memang kelemahan dari segi training memang sangat-sangat terasa, terutamanya semakin ramai ahli-ahli kita menyertai dan semakin ramai orang-orang muda nak menyertai. Dan kita dengan merancang dan menyusun lebih banyak lagi program-program yang sesuai untuk kita develop, tapi malangnya COVID-19 datang. Dan hari ini, tadi saya baca sepintas lalu, nampak selalu ada notifikasi 21,106 malah nak baca angka tu, 21,000 kes. Okey, jadi saya tidak tahu. Okey, dan saya tak juga nak berharap sebenarnya tahun ni kita boleh buka balik sempadan dan lain-lain. Yang saya berharap kita esok masih boleh bernafas lagi. Sahabat kita, ahli-ahli kita, ahli-ahli keluarga kita, rakan-rakan kita masih ada nyawa lagi. Dan alhamdulillah di TDC kita masih mau lawat arus lagi. Okay. Dan banyak benda kita tak boleh nak kongsi keluar. Sebab kalau kita kongsi, kita kata, ayolah stok tak cukup lah, macam mana ni? Sales meningkat lah, macam mana ni? Orang nak buat pre-order dah bayar duit lah, kita tak boleh nak pergi CDM sebab COVID, macam mana ni? Yeah. Kalau kita kongsi soalan kita dan masalah kita, rasa kita kena tumbuk dia, betul Sifu KZ? Ya, betul. Orang lain hilang sales, hilang kerja, hilang kedai, tak ada duit. Kita duk tanya dia, macam mana nak bagging duit kan? Banyak-banyak pegang tangan orang bayar cash. Kena sanitize ke tak? Duit banyak-banyak ni orang hulu. Macam mana ni pre-order orang ni? Lain pening. Orang lain pening nak cari sale. Saya pening kan nak terima sale banyak sangat orang beli. Orang lain pening kan? Macam mana nak cari beli barang. Betul. Orang pening cari duit nak beli barang. Kita pening buat apa bonus hari-hari masuk tak tahu macam mana nak guna.
Nak print bank statement pun tebal macam buku kan, sebulan-sebulan je. Hari-hari bonus masuk. Jadi alhamdulillah. Okay, syukur kepada siapa yang masih bersama. Terima kasih sekali lagi kepada Sifu KZ. Dan saya mohon maaf lah. Okay, wakil Sifu KZ, peribadi saya dan lain-lain. Kalau kita tersalah bahasa, kita tersinggung perasaan, terketawa kuat ke, bukan sebab apa. Sebab memang saya macam tu lah. Okay, Sifu KZ pun mungkin ceria hidup dia. Okay, mungkin bahagia. Tapi macam mana pun kita berharap sungguh COVID-19 ini cepat-cepat berangsur. Dan di TDC ada satu platform bagi orang hilang harapan. Okay, mungkin orang hilang kerja, hilang harapan. Ingin mencari alternatif untuk menambung pendapatan yang kurang. Mungkin ada orang masih bekerja, masih ada gaji tapi allowance kena potong. OT tak kira. Sebab kerja 60%, banyak kerja rumah, gaji potong separuh. Dan seumpamanya yang menginginkan pendapatan sampingan, boleh hubungi Sifu KZ. Ada tag, ada pin dari Facebook beliau. Dan juga boleh follow dia punya Facebook page. Saya rasa sama ejaan Sifu KZ. Dan boleh boleh minta pandangan, minta pendapat sebab dia seorang yang sangat berpengalaman, berpuluh tahun di bidang kerja dia, di Tokyo ada, di Saudi pun pernah pergi. Jadi beliau seorang yang sangat luas pengetahuan, sangat luas pengalaman. Jadi mungkin masa ini kita perlu seseorang Sifu untuk bantu kita. Walaupun beliau kata beliau tak ada mentor, tapi saya yakin beliau boleh jadi seorang mentor yang sangat bagus untuk ramai orang di luar sana yang memerlukan, insyaAllah. Terima kasih sekali kepada Sifu KZ. Saya nak hentikan di sini. Sudah terbabas waktu lebih 40 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi terus. Selamat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Bye. Bye.